Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Kami Kumpulan Warisan ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang kempen kami, iaitu kempen Kita Semula Sisa Makanan. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazwani binti Ismail. Saya akan menerangkan apa itu sisa makanan. Jadi sisa makanan ialah makanan yang dibuang atau tidak dimakan. Ia dihasilkan dari isi rumah, restoran, pasar atau di mana-mana sahaja. Sebagai contoh ialah sisa sayuran, kulit buah-buahan, kulit telur, kulit bawang, nasi dan makanan yang telah tamat tempoh. Menurut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam, penduduk Malaysia menghasilkan 17,000 tan sisa makanan setiap hari, yang mana daripada jumlah itu mampu memberi makanan kepada 12 juta orang untuk 3 kali sehari. Angka tersebut bagaimanapun terus meningkat kepada 15 hingga 20% pada musim perayaan apabila lebih banyak sisa makanan dibuang. Tambahan pula, menurut Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia, Ajrina Sobian, keluarga menghasilkan sisa makanan paling tinggi iaitu 38% berbanding pasar basah 24%, restoran 23% atau hotel 7%. Ini menunjukkan isi rumah atau keluarga adalah penyumbang terbesar kepada keseluruhan 17,000 tan pembuangan sisa makanan di negara ini setiap hari. Secara purata, sebuah keluarga yang terdiri daripada 4 orang membazirkan hampir 1 kilogram makanan setiap hari. Pembaziran makanan di Malaysia adalah serius dan perlu ditangani segera. Antara cara untuk mengurangkan sisa makanan ialah penukaran sisa makanan kepada kompos kerana ia sangat mudah dan hanya boleh dilakukan di rumah. Maka banyak kawasan tapak pelebusan sampah yang dapat dijimatkan dengan menggita semula sisa makanan untuk menjadikan baja kompos. Kesan pembuangan sisa domestik di mana ia sangat memudaratkan. Pelaksanaan PKP yang baik itu datang dengan risiko tertentu, antaranya peningkatan ketara pembuangan sisa domestik di kawasan kediaman seluruh negara. Antara kesan ketara PKP ialah berlakunya peningkatan pembelian barang, makanan terutama keperluan asas seperti ayam, telur, minyak masak dan gula. Beberapa kajian menunjukkan berlakunya pembelian panik di kalangan rakyat Malaysia menjelang arahan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mei lalu. Satu lagi tabiat masyarakat kita yang tidak dapat dijangkal ialah mereka juga gemar membazir makanan, tidak kira sama ada makanan dimasak sendiri atau dibeli dari luar. Umumnya mengetahui bahawa pembuangan sisa domestik mempunyai kesan yang besar terhadap kehidupan masyarakat, alam sekitar dan ekosistem selain turut menjejaskan keselesaan penduduk secara amnya. Kajian mendapati masyarakat di negara ini seringkali membuang makanan yang tidak habis dimakan, sedangkan masih terdapat kira-kira 20% sisa berkenaan masih boleh dimakan dan boleh dielakkan daripada dibuang. Sisa makanan ini juga akan membentuk larutan meresap yang sangat kotor dan boleh memberi kesan negatif kepada sungai-sungai dan sumber-sumber air di bawah tanah. Kadar kesedaran untuk mengitar semula bahan buangan yang begitu rendah di kalangan masyarakat, iaitu hanya sekitar 28%, menyebabkan jumlah sampah sarap khususnya sisa makanan tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, tapak pelupusan sampah semakin tepu di seluruh negara. Lambakan sisa makanan yang berlebihan akan memberi kesan yang buruk terhadap bumi. Salah satu kesannya adalah pemanasan global. Tanpa kita sedari, sebenarnya sisa makanan yang dibuang di tempat pelupusan sampah akan menghasilkan satu gas, iaitu gas metana. Gas metana ini merupakan salah satu gas yang paling kuat daripada kelompok gas rumah hijau. Kesan daripada gas ini adalah 34 kali lebih tinggi berbanding gas karbon dioksida, di mana boleh menyebabkan perubahan cuaca secara tiba-tiba dan seterusnya menjadi penyumbang kepada pemanasan global. Sekarang kita akan melihat cara-cara membuat baja kompos melalui sisa makanan. Cara membuat baja organik melalui sisa makanan bukan hanya ada satu cara, tetapi ada 3 cara yang kita menukarkan sisa makanan menjadi baja organik. Cara nombor 1 iaitu vermicomposting. Vermicomposting ini ialah kompos dengan cara menggunakan cacing. Cacing tanah memiliki peranan yang penting dalam menghancurkan bahan organik hingga memperbaiki dalam struktur tanah dan mendapat tanah yang subur dan penyerapan nutrisi yang baik. Caranya bermula dengan ambil bekas kosong,
Kemudian, buang sisa makanan dalam bekas itu, persihkan sedikit air dan jangan lupa letak cacing. Cacing akan makan sisa makanan itu dan lama-kelamaan kita mendapat baju organik dari biomas cacing. Cara keduanya ialah aerobic composting. Prosesnya sangat mudah. Kita biar je sisa makanan kat luar rumah. Proses kompos akan berlaku secara neutral dengan udara, serangga dan mikroorganisme yang akan makan sisa makanan itu dan menguraikan kepada tanah yang berorganik. Cara yang seterusnya ialah anaerobic compost. Cara ini menggunakan bahan tambahan iaitu serbuk bokashi. Langkah-langkahnya ialah kita perlu menapis sisa makanan yang berair dan memasukkannya di dalam sebuah tong khas untuk anaerobic compost ini. Tong tersebut kedap udara dan mempunyai bilik kecil di bawah. Bilik tersebut kita boleh buka untuk membuang sisa air yang terkumpul di dalam tong dari semasa ke semasa. Sisa makanan yang telah ditapis tadi kita ratakannya di dalam tong tersebut. Kemudian kita tambahkan sedikit serbuk bokashi tadi dan ratakannya juga dan tutup tong tersebut. Kita biarkannya selama 2 minggu dan akan terhasillah baju kompos secara semula tadi. Cara ini lebih digemari kerana bau-bau yang tidak menyenangkan tiada dan serangga-serangga juga tidak boleh masuk ke dalam tong tersebut. Seterusnya adalah kepentingan kita semula sisa makanan. Terdapat banyak kepentingan kita semula sisa makanan, namun kami telah memfokuskan terhadap dua, iaitu kepentingan terhadap manusia dan kepentingan terhadap alam sekitar. Saya Muhammad Afzal Hakim akan menerangkan tentang kepentingan terhadap manusia, manakala kepentingan terhadap alam sekitar akan diterangkan oleh Samsul Bahari. Kepentingan kita semula sisa makanan terhadap manusia. Kita semula sangat penting kepada bandar di seluruh dunia dan manusia yang hidup di dalamnya. Yang pertama adalah dapat memelihara sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Kita semula dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber yang asli. Oleh itu, bahan alam semula jadi dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Yang kedua adalah mengurangkan belanjawan keuangan. Mengurangkan belanjawan keuangan ini dapat dikaitkan dengan penghasilan produk daripada bahan mentah yang mana kosnya lebih tinggi berbanding daripada dihasilkan dari bahan-bahan kita semula, termasuklah sisa makanan. Yang ketiga adalah meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Ini dapat dikaitkan adalah kerana kebanyakan kawasan tanah di negara kita didapati kurang sesuai untuk membina tapak pelupusan. Ini adalah disebabkan kerana sebahagian besar daripada tanah negara kita meliputi kawasan tadahan air. Ini akan menjejaskan air yang mana akan menyebabkan kawasan tadahan air tercemar. Kepentingan kita semula makanan terhadap alam sekitar. Kita semula sisa makanan amat penting kepada kestabilan alam sekitar dan tidak berlaku pembaziran sumber. Antara kepentingannya adalah membantu mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh sisa pepejar. Kedua, ia dapat mengurangkan kesan kemusnahan habitat dan juga flora dan fauna di muka bumi ini. Seterusnya, ia membantu dalam mengekalkan pemulihan dan pemeliharaan alam semula jadi. Kesan kita semula sisa makanan. Pertama, mengurangkan pembaziran sumber makanan, iaitu membantu mengurangkan penggunaan tapak pelupusan sampah serta meningkatkan pengudaraan dan kemampuan takungan air bagi menghalang penyakit berjangkit. Membantu meningkatkan kandungan nutrien dalam tanah kepada bentuk lebih ringkas dan mudah diserap tumbuhan untuk pertumbuhan yang sihat.